InsyaAllah kita akan mula kuliah kita insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wan nabiyyul mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa iqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi dipertemukan kita dalam kongsian silsilah kuliah online. InsyaAllah bersama saya, insyaAllah kita akan kupaskan kitab Arba'in Tarbawiyah, 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang pendengar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah juga kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dan pada saat ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita nak kena banyak melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kena banyak bertindak kelakuan kita, perbuatan kita menandakan kerana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insya-Allah. Ya. Jika kita melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan dan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat kepada hadis yang kedua dalam bab pada menyatakan aqidah salimah, aqidah yang sejahtera. Tengok pada hadis yang kedua yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan poin-poin yang akan dikongsikan bersama insyaAllah. Di mana hadis yang kedua ini membicarakan berkaitan dengan merealisasikan 69 cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang bermaksud iman itu terdiri daripada 70 ataupun 60 syu'bah, cabang. Fa afdaluha, dan cabang yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, ungkapan dan tuntutan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan-halangan, gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu sebahagian daripada cabang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim insya-Allah. Alhamdulillah kita telah menyentuh berkaitan dengan kita kata penilaian hadis dan juga hikmah tarbawiyah. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan sambung di mana kita terputus pada minggu yang lalu berkaitan dengan satu tajuk kecil yang membicarakan berkaitan dengan satu persoalan, iaitu mengapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la ilaha illallah merupakan cabang yang paling utama. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan cabang yang paling afdal, yang paling utama adalah ungkapan dan tuntutan la ilaha illallah. Mengapa? Mengapa? Jadi persoalan tu telah kita menjawab 1, 2 dan 3, dan kita terputus pada poin yang keempat. InsyaAllah saya akan sambung pada poin yang keempat dan kita ulang sedikit sebagai ulang kaji pada pertemuan yang lalu. Okey, mengapakah kalimah la ilaha illallah menjadi cabang yang paling utama? Yang pertama,
Kalimah la ilaha illallah merupakan intipati dakwah para rasul, dakwah para nabi. Maksudnya mengajak kepada beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan agenda utama dalam dakwah para rasul dan dakwah para nabi. Jadi kita yang sama, kita perlu untuk memahami, mengetahui, kita kata betapa besarnya tuntutan dan juga kita kata ucapan la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kalimah la ilaha illallah ini merupakan cabang yang utama kerana dia merupakan zikir yang paling utama, yang paling afdal. Kita sebut pada pertemuan yang lalu. Dan yang ketiga, kenapakah kalimah la ilaha illallah merupakan cabang yang utama? Kerana kalimah la ilaha illallah adalah kebajikan yang besar. Dan ini juga kita sebut pada pertemuan yang lalu. Dan insya-Allah kita akan sambung poin yang keempat. Mengapakah kalimah la ilaha illallah merupakan cabang yang paling utama? Yang keempat, kerana kalimah la ilaha illallah adalah perkataan yang paling utama yang diucapkan oleh para rasul, oleh para nabi dan rasul, dan juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkaitan dengan khusus kepada kalimah la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad yang bermaksud kalimah yang paling utama yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah wahdahu la syarikalah. Allah yang esa dan tidak ada yang syirik baginya. Nampak? Nak katakan besarnya kalimah la ilaha illallah ini, dia merupakan perkataan paling utama yang diucapkan oleh Nabi SAW itu sendiri dan juga para rasul dan para nabi yang lain. Kalimah la ilaha illallah, kalimah yang paling utama yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapakah kalimah la ilaha illallah merupakan cabang yang paling utama? Kerana kalimah la ilaha illallah lebih berat timbangannya dari 7 langit dan bumi dengan segenap isinya. Nampak? Ucapan dan tuntutan kalimah la ilaha illallah ini, kalau di segi timbangan yang sangat-sangat kita kata berat, yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas. Disebut di sini, kalimah la ilaha illallah lebih berat timbangannya dari 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi dan segala isinya. Nak katanya, kalimah la ilaha illallah, ucapan di lidah ini satu benda yang ringan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sebut tengok. Sebut tengok. Kan? La ilaha illallah. Bibir kita tak bergerak banyak pun. Sikit ya. Dan ada kadang-kadang tak bergerak. Cuba tak bergerak bibir. La ilaha illallah. Kan? Hanya lidah kita saja yang bergerak di dalam. Nak menunjukkan bahawa kita kata ungkapan ini ungkapan yang ringan, akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sedang penonton pendengar sekalian, timbangan yang sangat berat. Sebab apa disebut di sini? Lebih berat daripada 7 petala langit, 7 petala bumi dan segala isinya. Di mana diriwayatkan bahawa Nabi Musa AS berkata, "Wahai Tuhanku, ajarilah aku sesuatu yang mampu aku jadikan sebagai zikir dan doa kepadamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah." Lalu Nabi Musa AS berkata, "Semua hamba-hambamu mengucapkan kalimah ini." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, seandainya ketujuh langit beserta semua penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan di salah satu sayap timbangan dan la ilaha illallah di sayap timbangan yang lain, nescaya kalimah la ilaha illallah lebih jauh berat dari semuanya
dari semuanya itu. Masya Allah. Hadis riwayat Ibn Hibban dan Al-Hakim. Masya Allah, ini nak mengatakan bahawa betapa pentingnya kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam kita kata kerja buat harian kita. Amalan-amalan kita perlu kita hadirkan kalimah la ilaha illallah supaya kalimah ini dapat memberatkan juga amalan-amalan kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak mengatakan kenapa kalimah la ilaha dikatakan sebagai zikir yang paling utama, kerana ia merupakan satu timbangan yang sangat-sangat berat. Bila kita mengamalkannya, kita mengamalkan dari segi zikir kita mengamalkan dari segi tuntutan la ilaha illallah, maka Allah akan ganjarkan dengan ganjaran yang berganda-ganda, dan insya-Allah kita sama-sama akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kelima. Kenapakah kalimah la ilaha illallah dikatakan sebagai ataupun disebut seutama-utama kita kata ucapan dan juga cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, mengapakah kalimah la ilaha illallah merupakan cabang yang paling utama? Kerana kalimah la ilaha illallah adalah syarat untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dengan kalimah la ilaha illallah inilah seseorang itu akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari lubuk hatinya. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan, melafazkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh tulus ikhlas dari lubuk hatinya. Maksudnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin untuk dia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita hidup, kita lahirnya kita dalam keadaan Islam, maka kita nak kena memastikan keislaman kita keislaman yang sebenarnya. Dengan kita belajar dan terus belajar, dalam masa yang sama kita juga nak memikirkan bagaimana kita nak memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita nak meyakinkan diri kita untuk kita mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu benda yang sama-sama kita nak kena sentiasa memikirkan, sentiasa berusaha untuk kita kata memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita Islam kita yang baik, keimanan kita yang kukuh, insya-Allah di sana kita akan mendapat lebih lagi syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melayakkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, menjawab kepada persoalan mengapakah kalimah la ilaha illallah merupakan cabang yang paling utama? Kerana kalimah la ilaha illallah adalah syarat untuk mendapat perlindungan daripada harta dan juga nyawa. Dengan kalimah la ilaha illallah ini, harta kita terjaga, harta kita mendapat jaminan daripada Islam, daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada diganggu dan sebagainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud bahawa siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah dan mengingkari sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka harta dan darahnya haram diusik. Maka harta dan darahnya haram diusik. Bila mana kita melafazkan kalimah la ilaha illallah, di sana harta kita terjaga, diri kita juga terjaga.
Harta kita terjaga, diri kita terjaga. Kita ada hak di atas harta dan juga hak di atas kita kata diri kita. Itu jelas kepada kita bahawa Nabi SAW menyebut bagaimana barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah dan mengingkari sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka harta dan nyawanya dijaga dan juga tidak diusik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara yang seterusnya menjawab persoalan mengapakah kalimah la ilaha illallah merupakan kita kata cabang yang utama dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalimah la ilaha illallah adalah syarat untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dan bebas daripada api neraka. Ni dengan ungkapan la ilaha illallah, seorang itu terlepas daripada api neraka. Terlepas daripada kita kata siksaan api neraka dan layaklah baginya untuk mengecapi syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kalimah la ilaha illallah, tanpa syahadah, tanpa ungkapan la ilaha illallah, seseorang itu tidak layak untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian mengatakan tidak layak pun untuk bau syurga. Bau pun tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi nak masuk. Jadi kita nak kena rasa izzah, nak kena rasa mulia, nak kena rasa beruntung bahawa kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan perlu untuk kita tadi sebut memantapkan keislaman kita dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa ke semasa, dari hari ke hari dan sebagainya, insya-Allah. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan redha manusia. Kan, bukannya penilaian manusia yang kita nak dalam kehidupan kita ini. Kita nak penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita nak penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah nilai yang baik, nilai yang kita kata yang sepatutnya, maka layaklah bagi kita untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan nilai manusia. Nilai manusia ni hanya melihat kepada zahir sahaja. Kan, dengan bajunya, dengan kopiahnya, mungkin kalau perempuan dengan tudungnya, kan. Jadi nak katakan di situ, kopiah pun dah terbalik. Kan? Nak katakan di situ bahawa Allah tidak melihat segi rupa paras kita, tapi Allah melihat dari segi dalaman kita, dari segi keimanan kita, dari segi ketakwaan kita, dari segi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perkara tersebut, insya-Allah Allah bagi keredaan dan layaklah bagi kita untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kan, itu sebahagian yang disebut pada jawapan kepada persoalan mengapakah kalimah la ilaha illallah ini merupakan cabang yang paling utama. Jadi nak katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi lah kalau kita nak sebut di sini, tapi saya sekarang itu saja untuk saya sebut pada pertemuan kali ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita, di mana kita kata kalimah la ilaha illallah ringan di lidah kita, ringan di bibir kita, kan? Dan mungkin sebahagian orang mengambil ataupun memandang satu benda yang enteng, satu benda yang yang kita kata indah tak indah. Akan tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, penonton sekalian, kita kata di segi pelaksanaannya, di segi kita kata tuntutan yang sangat berat, dan juga ganjaran yang sangat-sangat besar, yang sangat kita kata berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana seorang itu memahami ucapan la ilaha illallah, memahami tuntutan la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutan la ilaha illallah dalam kehidupan harian, dalam kehidupan dirinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan masyarakatnya,
bahkan dalam kehidupan sesebuah negara juga melibatkan kepada tuntutan kepada kalimah la ilaha illallah. Bila sebut Islam ini, satu agama, satu din, satu cara hidup yang merangkumi keseluruhan hidup kita. Merangkumi ibadah, merangkumi muamalah, merangkumi munakahah, merangkumi kita kata jinayah, merangkumi kita kata semuanya sekali. Melibatkan hak kita sebagai seorang Islam, melibatkan hak sebagai seorang bukan Islam pun dibicarakan. Melibatkan sebagai kita kata sifat-sifat yang baik, semua perkara terdapat dalam Islam. Kan? Terdapat dalam kita kata tuntutan la ilaha illallah yang kita sebutkan itu. Nak mengatakan di sini tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila mana kita belajar, bila mana kita dapat satu benda, kita rasa masya-Allah, ada lagi benda yang besar. Kan? Kadang-kadang kita belajar, kita kata ini dah cukup, sedangkan masih belum cukup. Kenapa? Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Sangat luas dan sangat kita kata memerlukan kepada kita sentiasa belajar, menuntut dan seterusnya. Hatta kalau kita mikir sampai kita mati pun, ilmu yang ada di atas muka bumi tak mampu untuk kita habiskan. Ini mengatakan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kita kata agung, sangat-sangat besar, yang perlu kita fahami, yang perlu kita belajari, yang perlu untuk kita amati, dan insya-Allah bila kita faham dan kita dapat amalkan dalam kehidupan harian kita, moga-moga insya-Allah Allah beri keridaan, Allah bagi hidayah, Allah bagi keampunan kepada kita sebelum kita nak bertemu Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa pertemuan kali ini sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan kita kata masih lagi hadis yang sama, yang kita masuk pada bab yang kedua, wa adnaha himatatul adza 'anit tariq. Cabang keimanan yang paling rendah adalah mengalihkan halangan-halangan yang berada di tengah jalan. Bagaimanakah perbincangannya tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama kami dalam menjayakan kita kata silsilah kuliah online bersama tim Akademi Tarbawi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat sedang penonton, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhir kalam sedikit kita kata iklan daripada saya atau daripada kami tim Akademi Tarbawi. Masih lagi kita membuka kita kata peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat ini, yang menonton ini. Yang pertama adalah korban. Korban yang mana kita akan laksanakan di Malaysia. Salah satu tempatnya adalah di perkampungan orang asli Air Banun, Negeri, insya-Allah. Kemudian yang kedua, korban juga yang melibatkan kita kata korban di luar negara. Yang mana tahun ini kita memilih untuk berkorban di Makkah Al-Mukarramah. Korban di Makkah, kita asalnya 451 bahagian ataupun seekor kambing, maka kita memberi satu perkara yang istimewa kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sedang tuan-tuan sekalian dengan harga 400 satu ekor kambing ataupun sebahagian. Ini kita kata memberi satu harga yang istimewa lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kami dalam menjayakan korban di Makkah, insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat keberkahan di Makkah itu sendiri, insya-Allah. Yang korban di Air Banun ataupun kampung asli itu sama. Kalau di tempat kita Malaysia ini harganya adalah 700 satu bahagian, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang kedua adalah kelas Al-Quran online menggunakan silsilah Quranuna, menggunakan satu kita kata kaedah yang kita kata kaedah yang lama tapi baru diperkenalkan di negara kita Malaysia ini oleh Yayasan kita kata Quranuna Indonesia, dan kita bekerjasama dengan Akademi Tarbawi dan kita melaksanakan kelas Al-Quran silsilah Quranuna secara online dan juga secara offline. Bagi tuan-tuan yang puan yang berminat untuk menyertai kelas Al-Quran ini, bolehlah kita kata komen di bawah ataupun boleh PM kita. InsyaAllah kita akan respon dan kita kata kelas kita akan set untuk mengadakan kelas pada waktu-waktu yang
tertentu yang kita akan tetapkan insya-Allah. Okey. Dan seterusnya insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman awal daripada kami, iaitu insya-Allah kuliah online kita insya-Allah kita akan buat ada penambah kita kata penceramah lah. Lepas pada ni mungkin dalam bulan 8 kita akan ada beberapa orang penceramah yang lain. Mungkin slot-slotnya akan kita kata bertambah lah kan. Mungkin slotnya akan berlaku di segi kita kuliah Zuhur dan kuliah Subuh insya-Allah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, doakanlah kepada kami moga-moga insya-Allah dengan tim yang kami bina ini memberi kita kata manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kepada masyarakat di luar sana insya-Allah. Jadi saya rasa sekali itu saja perkongsian dan juga sedikit iklan yang disebutkan yang akhir tadi. Moga-moga insya-Allah sama-sama kita mendapat manfaat daripada kita kata tim kami dan juga kami dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam kita kata menyebarluaskan din Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, wallahu alam. Kerana itu saya rasa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu kekurangan diri saya sendiri. Aktafi bihadzal qadri minal kalam. Wallahu taala a'lam wa khairul kalam wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.